Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Hari ini cikgu berada di Pantai Penyabung, Mersing. Okay. Untuk kelas ulang kaji kita hari ini, alih bentuk komunikasi, kita akan selesaikan satu soalan lagi, soalan istimewa, iaitu soalan yang diberi bukan berbentuk jadual tapi berbentuk graf bar. Jadi macam mana cara untuk kita selesaikan soalan alih bentuk komunikasi yang berbentuk graf bar ni? Jadi mari kita bincangkan bersama-sama dalam kelas ulang kaji kita pada hari ini. Jom. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Cikgu Zarina Basir. Selamat menonton. Seperti biasa, kita baca soalan dulu. Berdasarkan maklumat dalam graf di bawah, bandingkan kedudukan harga barang makanan asas antara Malaysia dengan negara serantau berdasarkan kadar tukaran wang pada 3 Mei 2011. Mengapakah terdapat harga barangan makanan asas yang lebih rendah di Malaysia? Okey, langkah pertama kita akan menentukan kehendak soalan. Okay, jadi keyword dia dekat sini jelas, cikgu dah gariskan dekat sini, bandingkan. Okey, jadi satu lagi, mengapakah terdapat harga barang makanan asas yang lebih rendah? Harga barang yang lebih rendah, makanan asas yang lebih rendah. Jadi ada berapa kehendak soalan kat sini? Ada dua kan? Satu harga barang, satu lagi bandingkan. So jelas kat sini format jawapannya ialah 2 tambah 2, iaitu format berasingan. Okey, seterusnya kehendak soalan. Kehendak soalan 2 tambah 2 iaitu AD dan AP. AD 2, AP 2. So AD, analisa data. Analisa data kat sini jelas iaitu bandingkan. Jadi kita kena cari dua pola perbandingan kat sini. And then analisa pengetahuan, dia minta harga barang makanan asas. Kenapa ada yang rendah, ada yang tinggi pula. Okey, jadi itulah dia kehendak soalan kita kali ini. Okey, langkah kedua. Kita akan menentukan analisa data. Keyword ni ialah bandingkan kedudukan. Bandingkan kedudukan harga barangan makanan asas. Okey, seperti biasa, langkah pertama ialah kita akan melihat jadual dulu. Tetapi kali ini soalan ini istimewa, tak ada jadual. Dia bagi dalam bentuk graf. So apa yang patut kita buat sekiranya kita dapat soalan berbentuk graf yang bukan bentuk jadual? Okey, langkah pertama ialah kita binakan satu jadual khas untuk graf ni. Okey, kita bernasib baik kerana soalan ini, graf ni telah pun diberikan nilainya. Jadi tak payahlah kita nak susah-susah cari. Kita salin sahaja nombor ni, masukkan dalam jadual kita untuk kita buat analisa dengan lebih mudah. Okey, kat sini cikgu dah binakan jadualnya. Okey, nampak kita buat jadual simple aja kat sini, yang kita sendiri boleh baca. Okey, kenapa cikgu buat kat sini? Supaya senang. Nampak tak kat sini ada ayam, daging, beras dan tepung. Jadi kita ikut je macam ni. Just kita pindahkan ni Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia. Salin sahaja balik, masuk dalam jadual dan kita boleh baca. Dah siap dah. Dah siap. Okey. So dekat sini langkah seterusnya ialah kita nak menganalisa daripada jadual. Kita tengok jadual yang kita dah bina ni je. Macam mana kita nak analisa ni? Soalan ni minta bandingkan kedudukan harga barang. Harga barang ni. Bandingkan kedudukan.
Yang kita tahu pola banding dia minta kita cari tinggi, rendah. Tapi soalan ni dia minta bandingkan kedudukan. Macam mana kita nak buat? Okey, so ingat dia punya tipsnya ialah kalau dia minta kedudukan, so kita susun. Sebab dia kata Malaysia dengan negara serantau. Jadi kita susun Malaysia tu berada dalam kedudukan yang mana satu. Okey, kedudukan. Maksudnya tempat yang pertama ke, kedua ke, ketiga ke, keempat ke. Dan satu lagi, jika dilihat kat dalam jadual ni tak ada jumlah. Jadi kalau tak ada jumlah, maksudnya kita tak boleh nak kira daripada jumlah keseluruhan. Kan untuk perbandingan kan perlu ada daripada jumlah keseluruhan kan. Kita tak boleh nak kirakan. Jadi maksudnya tak ada pengiraan kat sini. Dalam jawapan kita nanti tak ada pengiraan. Kita just nyatakan nilainya sahaja, nilai yang telah diberi ni. Nilai yang telah diberi ni kita nyatakan sahaja. Okey, sekali lagi kita kena lihat unitnya kat sini. Okey, kita pastikan unitnya tu RM per kilogram. Okey, nanti ingat masa tulis jawapan mesti ada unit dia macam tu. Alright. So sekarang kita nak tentukan kedudukan perbandingan. Pola perbandingan ni kedudukan Malaysia macam mana. Okey, berbanding dengan negara serantau yang lain. So kita tengok ayam. Okey, untuk ayam kita lihat Malaysia berada pada yang pertama, yang paling tinggi ialah Singapura. Yang kedua Indonesia, yang ketiga Malaysia dan yang keempat Thailand. Kemudian daging, yang pertama Singapura, yang kedua Malaysia, yang ketiga Indonesia, yang keempat Thailand. Beras, yang pertama Thailand, yang kedua Singapura, yang ketiga Indonesia, yang keempat Malaysia. Tepung, yang pertama Thailand, yang kedua Indonesia, yang ketiga Singapura dan yang keempat Malaysia. Okey, kita siap tentukan kedudukan. Tentulah cara untuk tentukan kedudukan sebab tak ada pengiraan lain. Okey, jadi kita tentukan kedudukan Malaysia dekat nombor berapa. Tu maksudnya soalan kalau dia minta kedudukan. Okey, kita susun kedudukan dan kita lihat Malaysia berada tempat yang keberapa sebab dia tanya kedudukan barangan antara Malaysia dengan negara lain. Jadi kita nak tengok Malaysia ni dalam tempat yang keberapa, pada kedudukan yang keberapa. Okey, bila kita dah tentukan, barulah kita boleh pilih kita nak tulis jawapan ni macam mana. Okey, jika dilihat dekat sini, beras dan tepung, Malaysia berada pada kedudukan yang terakhir kan, yang keempat. Kan? Okey, dan jika dilihat pada ayam dan daging, Malaysia berada di antara ayam nombor 3, daging nombor 2. Jadi kita boleh buat dua kategori kat sini. Kategori yang pertama, okey, kategori yang pertama ialah harga barang yang paling rendah. Malaysia berbanding dengan negara lain, iaitu beras dan tepung. Okay, and then yang kedua, harga barang lebih tinggi dengan sesuatu negara dan lebih rendah dengan negara yang lain. Lebih tinggi dengan satu negara tapi lebih rendah banding negara lain. Okey, ini dua kategori jawapan yang kita
boleh pilih, iaitu apa? Ayam dan daging. Okey, ini dua jenis kategori yang boleh kita tentukan, yang boleh kita tulis untuk analisa data kita bagi membuat perbandingan kedudukan harga barang. Okey, antara Malaysia dengan negara serantau. Okey, jadi jelas kat sini kedudukan Malaysia ada dua. Yang pertama paling rendah, tempat yang keempat, dan yang kedua ialah lebih tinggi sikit daripada satu negara tapi rendah sikit daripada negara lain, iaitu ayam dan daging. Okey, jadi ingat, kalau soalan ni minta graf, soalan ni diberi soalan berbentuk graf, kita pindahkan dulu dalam bentuk jadual macam ni. Tulis je dengan tangan, salingkan balik, and then baru kita analisa. Okey, disebabkan soalan ni minta kedudukan, so kita susun kedudukannya dekat dalam jadual tu, and then baru kita pilih, tentukan apa pattern yang ada dekat dalam jawapan ni. Jadi kita jumpa ada dua pattern. Pattern pertama paling rendah, harga barang paling rendah, dan pattern kedua kita berada di antara, di tengah-tengah, Malaysia dekat tengah-tengah, nombor 3 dan nombor 2 kan. Jadi lebih tinggi daripada negara lain tapi lebih rendah berbanding dengan satu negara lain lagi. Okey, inilah cara untuk kita analisa data bagi soalan yang minta kedudukan. Tak ada pengiraan. Okey, jadi kalau tak ada pengiraan, kita kena salin semua jawapan ni dalam perenggan jawapan kita nanti. Okey? Dah siap kita analisa. Langkah ketiga, menentukan analisa pengetahuan. Okey, sekarang kita akan lihat apakah jawapan yang paling sesuai untuk analisa pengetahuan kita. Okey, yang pertama, peruntukan subsidi. Maksudnya, subsidi itu telah pun dibentukkan oleh kerajaan untuk produk-produk ataupun barang-barang makanan asas. Okey, jadi itu antara sebab kenapa harga barang makanan asas ni lebih rendah. Okey, seterusnya sistem kawalan harga. Inilah samalah maksudnya dengan tadi harga ceiling tu. Okey, banyak barangan dijadikan barangan kawalan secara tetap atau bermusim. Okey, maksudnya harga beras memang kerajaan kawal supaya tidak lebih daripada daripada satu tahap lah. Okey, seterusnya pengeluaran tempatan yang tinggi. Okey, maksudnya Malaysia sendiri boleh mengeluarkan barangan makanan asasnya sendiri, tak perlu nak import dari luar, ataupun kalau nak import pun sikit je. Okey, contohnya macam minyak makan kan, macam minyak kelapa ataupun buah kelapa sendiri, minyak makan, macam kita sendiri dah boleh menyediakan minyak kelapa sawit. Jadi kita tak perlu nak import dari luar. So sebab tu harga barang makanan asas dalam negara kita lebih rendah. Okey, dan seterusnya peningkatan dalam penggunaan teknologi. Okey, disebabkan kerajaan telah menyediakan kemudahan yang lebih tinggi untuk membuat penyelidikan, maka lebih banyaklah peningkatan dalam penghasilan satu produk makanan ni. Jadi kalau macam contohnya beras, dulu setahun sekali, sekarang dah lebih daripada sekali kan. Itu contoh yang paling jelas lah, kita boleh lihat. Okey, dah siap analisa pengetahuan kita. Baik, di sini cikgu nak tunjukkan macam mana cara untuk tulis analisa data. Okey, sebab ini kaedah analisa ini agak sedikit berbeza daripada biasa, di mana kehendak soalannya ialah mahukan pelajar untuk bandingkan kedudukan. Jadi tak ada pengiraan. Jadi kalau tak ada pengiraan, macam mana kita nak tulis dalam jawapan kita? Okey, ini contoh penulisan. Okey, cikgu nak tunjukkan cara untuk menulis. Tadi kita dah tengok, cikgu dah tunjukkan cara macam mana nak dapatkan data. Sekarang cikgu nak tunjukkan macam mana cara untuk menulis. Jadi di sini pada ayat yang
Pertama seperti biasa ialah ayat huraian, ayat idea. Okey, dinyatakan sekali apakah produknya, ialah beras dan tepung gandum pada 3 Mei 2011. Okey, kan unik kan, selalu soalan ada pada tahun 2000 hingga tahun 2010 contoh kan. Yang ini dia bagi tarikh, spesifik tarikh. Jadi itu pun adalah satu tempoh. Jadi kena juga ditulis, perlu ditulis juga dalam jawapan. Sebab syaratnya mesti ada harga barang ni isu. Okey, paling rendah ni pola. Okey, beras dan tepung ini perkaranya dan ni tempohnya. Jadi perlu ditulis. Okey, walaupun dia berbeza tetapi dia ialah tempoh, isu, produknya, polanya, jadi perlu ditulis. Okey, itu ayat ideanya. Jelas Okey, seterusnya diambil kita tulis kat sini sebagai contoh, harga beras di Malaysia ialah RM1.80 per kilogram ataupun setiap kilogram. Okey, nak tulis macam ni. Jadi lebih senang, cikgu cadangkan kamu tulis ikut sahaja seperti dekat dalam soalan. Okey, RM per kilogram macam tu. Kan? Tak payah tukar-tukar. Nanti kalau tukar kita tak tahu betul ke salah. Kecuali kalau kamu dah pasti, dah biasa buat latihan, boleh nak tukar cara lain tulisannya. Tapi kalau lebih selamat, ikut je macam format dalam unit dalam soalan. Okey, jadi itu yang pertama. Sebagai contoh, harga beras di Malaysia ialah RM1.80, Singapura RM2.80, Thailand RM3.50 dan Indonesia RM2.50. Okey, jadi nampak tak ada pengiraan tapi dinyatakan setiap negara, nama negaranya dan berapa harganya. Mengikut urutan pun boleh, tak ikut urutan pun boleh. Yang penting buktinya berapa harga tu kamu tulis kat dalam jawapan. Inilah huraian data. Boleh dapat 2 markah kat sini. Okey. Jelas jadi cikgu nak tunjukkan kat sini, kalau dia minta kedudukan dan data dalam jadual pun juga tak lengkap, maksudnya tak ada jumlah untuk kirakan berapa peratus daripada jumlah keseluruhan. Jadi kita tulis sahaja apa maklumat yang diberi dekat dalam maklumat yang diberi ni, kita tulis sahaja dalam jawapan kita, analisa data kita. Okey, sama juga dengan jawapan yang seterusnya. Okey, kalau tadi harga barang yang paling rendah, tadi Malaysia adalah pengeluar harga barangan yang paling rendah kan, iaitu beras dan tepung. Sekarang kita lihat pula harga barang yang lebih rendah di setengah negara tapi lebih tinggi di setengah negara yang lain. Barang apa? Ayam dan daging. Okey, Malaysia pada tempat yang kedua dan ketiga kan. Jadi sama juga cara tulisnya. Sebagai contoh, ayam lebih rendah di Malaysia berbanding dengan Singapura dan Indonesia. Harga ayam di Malaysia berapa? Singapura berapa? Indonesia berapa? Okey, tapi harga ayam lebih tinggi di Malaysia berbanding Thailand. So Malaysia berapa? Thailand berapa? Nyatakan macam tu. Okey, macam mana kalau tak tahu kan nak tulis? Inilah salah satu lagi cara pelajar kena berfikir secara kreatif, secara kreatif. Okey, begitulah cara menulis jika soalan inginkan kedudukan dan maklumat yang diberi tiada jumlah. Thanks for watching.